Assalamualaikum warahmatullahi. InsyaAllah saya Muhammad Karana mewakili kumpulan kami akan membentangkan PLC kami dengan mod Teacher Sharing Session, iaitu aplikasi Nearpod dalam pelaksanaan penilaian bagi topik pengamiran. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Encik Azmil Hafiz, Encik Muhammad Zamri dan Encik Muhammad Safwan. Ini adalah ekstrak hasil kajian kami lah. Okey, di mana sesi perkongsian ini telah dijalankan bersama 4 orang pensyarah unit matematik bagi memilih kaedah terbaik untuk melaksanakan penilaian pada setiap kali akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Dan objektif dia adalah untuk membantu meningkatkan penglibatan pelajar secara langsung ketika sesi PDP secara atas talian dan menjadikan sesi PDP secara atas talian lebih menarik. Seramai 22 orang pelajar daripada kelas 2M2 IS05 program 4 semester telah terlibat dalam sesi perkongsian inilah. Dan topik yang terlibat dalam penggunaan aplikasi ini adalah pengamiran bagi subjek matematik program 4 semester. Okey, dan hasil daripada maklum balas pelajar, kita mendapati penggunaan aplikasi ini dapat membantu meningkatkan penglibatan pelajar secara langsung ketika sesi PDP atas talian berlaku. Okey, cabaran utama bagi setiap pensyarah ataupun pendidik ketika sesi PDP yang berlangsung secara atas talian ataupun secara ringkas ni kita katakan PDPR lah. Cumanya di matrik tak adalah PDPR sebab pelajar berada di asrama. Okey, kita katakan kita belajar secara online. Mudahnya secara online. Jadi timbul kebimbangan kepada para pendidik. Okey, terutamanya guru, di mana kita tengok ada beberapa aspek yang menjadi isu utama. Seperti contoh, keciciran dari segi kehadiran, pelajar tak ada akses internet, ataupun pelajar tidak cukup kelengkapan. Okey, mungkin tak berlaku di matrikulasi. Okey, tetapi perkara yang kedua, which is kefahaman. Okey, pensyarah bimbang ataupun pelajar sendiri bimbanglah. Okey, bila belajar secara atas talian ni, secara online ni, bukan mudah untuk difaham. Sebabnya, kalau kita belajar secara bersemuka dalam kelas, okey, pensyarah ataupun guru boleh mengesan, boleh kita katakan boleh tengok reaksi para pelajar ni. Bila kita mengajar satu topik yang baru, kita boleh nampak daripada pengalaman guru itu sendiri, kita boleh nampak gerak-geri para pelajar, kita boleh tahu dia faham ke tak, ada masalah ke tak dengan apa yang kita ajar. Tapi benda ni tak boleh, bukan tak boleh, susahlah kita nak tengok secara online ni. Okey, pelajar pun bukan semua buka kamera pun ketika sesi kelas atas pelbagai faktor lah. Okey, jadi kita cuba untuk mencari kaedah yang terbaik bagi kita nak melaksanakan penilaian. Kenapa kita fokus kepada penilaian? Sebab tu salah satu kita nak uji kefahaman. Kita nak tengok apa kita ajar pada hari itu, pelajar faham ke tak? Okey, jadi fokus kami adalah untuk mencari kaedah terbaik dalam melaksanakan penilaian ketika akhir PDP secara atas talian. Okey, objektif PLC ni kita bagikan pada dua lah. Yang pertama, ke atas pelajar, kita menjadikan sesi PDP atas talian lebih menarik dan bermakna kepada para pelajar dan cuba untuk meningkatkan penglibatan pelajar secara langsung ketika sesi PDP atas talian. Secara langsung ni kalau boleh kita nak macam kita berada di depan-depan dia. Okey, seolah-olah dia tengah menulis di depan papan putih dalam kelas. Macam itulah. Dan kepada pensyarah pula, kita nak memilih kaedah terbaiklah bagi melaksanakan penilaian akhir dalam sesi PDP. Dan kita juga target untuk menyebarluaskan pengetahuan dalam aplikasi Nearpod ni lah kepada semua pensyarah unit matematik. Okey, ini merupakan perancangan kami. Kita ada 4 perjumpaan. Perjumpaan pertama yang disenarai kepada 24 bulan 3.
kita membentangkan kaedah penilaian akhir sesi PDP masing-masing lah ketika kelas online. Ada yang menggunakan Google Form, ada yang menggunakan exit ticket dan ada yang menggunakan aplikasi Nearpod. Kemudian percubaan kedua dilakukan pada 28 hari bulan 3. Okey, kita buat secara hands-on aplikasi Nearpod ni lah. Okey, di mana kita bincang-bincang, kita rasa okey kita cuba menggunakan Nearpod. Okey, jadi saya sendiri telah membuat demo secara hands-on dan ahli kumpulan lain pula telah try lah aplikasi ini menggunakan phone dan PC, memainkan peranan sebagai pesyarah dan juga pelajar. Kemudian percubaan ketiga kita buat pada 31 bulan 3 adalah bagi menyediakan bahan dan perbincangan lanjut dah berkenaan macam mana kita nak run aplikasi ini dalam PDP nanti. Dan percubaan keempat, setelah kita laksanakan PDP itu, kita laksanakan penggunaan aplikasi ini dalam kelas, iaitu pada 9 bulan 4 kita bincang berkenaan hasil dapatan dan sebarang penambahbaikan. Ini pelaksanaan dilakukan pada 5 bulan 4, iaitu menggunakan medium Google Meet. Jadi apa kita buat adalah pesyarah mengajar macam biasa dulu menggunakan Google Meet. Kemudian pada akhir sesi tu kita bagi dia kod untuk pengetahuan. Nearpod adalah satu aplikasi yang sangat mudah untuk diakses oleh pelajar ataupun pensyarah ya. Okey, so kita bagi kod saja kepada pelajar. Pelajar masuk kod tu ke dalam apps Nearpod ni, sama ada dia nak download apps tu dekat App Store ataupun dia just guna web base, tak ada masalah. Dan bila masuk kod dia join. Dia macam Kahoot lah. Kahoot dan Quizizz. Cuma dia adalah beza dia sikit yang menyebabkan kita pilih dia. Okey. Dan dia pun menjawablah soalan yang kita berikan sebagai penilaian. Okey. Masa dia jawab tu, kita boleh nampak secara live. Secara live kalau ada 40 orang student, 40 nota-nota kecil ni tengah menjawab soalan yang kita berikan. Dia macam kita nampak dia dalam kelas lah. Kita nampak apa dia tulis, kita nampak apa dia conteng. Jadi itu boleh meningkatkan kita punya komunikasi secara langsung. Dalam kelas, mudah kita untuk tengok pelajar ni faham tak faham. Dengan dia menjawab pun kita dah tahu. Dia teragak-agak, dia kalau yang betul-betul faham dia akan terus jawab dengan yakin. Kalau yang teragak-agak kita tahu something wrong dengan dia punya kefahaman. Ini yang maksud kami untuk meningkatkan komunikasi antara pesyarah dan juga pelajar secara langsung dalam atas talian tu. Okey, dan bila dia dah jawab, pesyarah boleh pilih mana-mana pelajar untuk kita paparkan dia punya hasil kerja dan kita komen. Macam dalam kelas lah. Bila kita tengok ada pesyarah buat salah konsep, kita ambil, kita tulis di papan putih kan. Itu sebenarnya target kami dalam penggunaan aplikasi ini. Sebagai penilaian akhir lah. Dia seolah-olah macam dalam kelas, kita bagi soalan akhir sebelum kita keluar, kita ambil seorang student, kita minta dia buat kat depan. Macam itulah. Kita nak cuba hasilkan suasana yang macam tu. Okay, basically itu saja pelaksanaan dia. Dan sampailah kepada kesimpulan. Dan untuk dapatkan kesimpulan pun, kita menggunakan aplikasi Nearpod juga. Okay, nanti kita tengok bagaimana saya gunakan untuk mendapatkan kesimpulan ni. Dan secara ringkas kesimpulan, kita dapat mendapati aplikasi ni amat mudah digunakan dan membantu mereka, which is para pelajar, dalam memberikan respon secara langsung dan bertulis ketika sesi PDP atas talian. Dan dia akan menjadikan PDP ni lebih interaktif lah. Okay, bukan sekadar menggunakan kalau kita guna Google Form, tadi awal perbincangan kita dah membentangkan kaedah. Kalau kita guna Google Form, pesyarah saja yang dapat feedback tu. Okey, dia perlu tunggu the next class untuk beritahu apa salah, sebab dia kena analisis dulu Google Form tu. Tapi kalau gunakan aplikasi ini, kalau kita tengok sini, saya patah balik slide. Tak boleh patah balik pula. Okey, kalau kita gunakan aplikasi ini, saya boleh pilih mana-mana hasil kerja pelajar untuk dipaparkan dan komen secara terus. Maksudnya kita tak perlu analyse, tak perlu masa lagi untuk kumpulkan semua dan analyse. Kita boleh tengok on the spot. Okay.
Dan setelah berlaku perbincangan kali keempat untuk membuat penambahbaikan, kita mendapati ada banyak benda sebenarnya kita boleh tambah baik. Sebab sesi perkongsian ni kita hanya fokus kepada satu, iaitu penggunaan satu bahagian saja dalam aplikasi ni, which is Drawit. Itu yang kami guna dalam membuat penilaian ni lah. Kita bagi soalan dan budak jawab menggunakan Drawit. Manakala untuk dapatkan respon, kita gunakan poll. Dan kalau tuan-tuan tengok di sini, kita ada banyak lagi bahagian yang belum dicuba dalam aplikasi Nepod ni. Mungkin untuk sesi akan datang ataupun the next perkongsian, kita boleh cuba menggunakan aplikasi Nepod yang lain ni daripada awal sesi kelas. Daripada awal PDP online tu lah. Instead of hanya fokus kepada bahagian penilaian. Okey, saya rasa itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.